Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak sekalian? Cikgu sentiasa mendoakan agar anda diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan untuk meneruskan pembelajaran kita dan sentiasa bersemangat untuk berjaya. Baiklah, hari ini cikgu akan membuat sedikit ulang kaji SPM untuk kertas 2. Okey. Kita akan membuat ulang kaji tentang soalan nombor 4 iaitu Bahasa Melayu Standard. Bila dengar je soalan ni, peningnya kepala cikgu, susahnya soalan ini. Sebenarnya tak susah pun anak-anak. Ada teknik yang boleh anak-anak praktikkan untuk menjawab soalan ini. Okey. Sebelum kita pergi kepada teknik menjawab, kita kenal sedikit ciri bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik ni merupakan ayatnya panjang dan berbelit-belit. Sebab itulah apabila anda baca, anda tumpang dagu. Tumpang dagu, lihat ayat tu, atas, bawah, atas. Kerana anda kurang memahami ayat tersebut. Padahal kadang-kadang ceritanya tentang satu perkara sahaja untuk sampai kepada maksud yang ingin disampaikan itu mungkin satu muka surat ataupun satu setengah muka surat. Seterusnya, ayat klasik juga banyak menggunakan ayat pasif dengan pedepanan predikat ataupun ayat songsang. Seterusnya, bahasa Melayu klasik juga banyak menggunakan bahasa istana. Dan juga menggunakan kosa kata klasik seperti rasna, mutu manikam, kesamaran iaitu mabuk asmara, masyhul, sedih, terpemanai dan lain-lain bahasa Melayu klasik yang boleh anda dapati daripada pembacaan dalam buku antologi Jaket Kulit Kijang di tingkatan 4 maupun Sejadah Rindu di tingkatan 5. Dan kebanyakan kata pangkal ayat yang sering digunakan ialah seperti syahadan, al-kisah, hatta, adapun. Dan memang bahasa Melayu klasik ni banyak menggunakan partikel pun dan juga lah. Dan penggunaan kosakata, banyak penggunaan kosakata bahasa Melayu klasik ini daripada pengaruh Arab dan juga Parsi dalam pelbagai bidang bahasa seperti ilmu keagamaan, undang-undang, kesusasteraan, perubatan, falsafah, tasawuf dan juga pemerintahan. Inilah antara ciri bahasa Melayu klasik yang perlu anda tahu. Sebab itulah bila kita baca, kita kurang faham, terutamanya yang melibatkan penggunaan kosakata klasik. Seterusnya kita pergi kepada ciri bahasa Melayu standard, iaitu bahasa ini bersifat dinamik, mudah menerima kemasukan bahasa asing, khususnya dalam usaha memperlengkap pengungkapan pelbagai bidang bahasa. Sekarang ini bidang ilmu sentiasa berkembang pesat, jadi kita perlu menggunakan bahasa asing kadang-kalanya untuk mengungkapkan bidang ilmu itu dalam mengekalkan istilahnya dalam bidang ilmu tersebut. Seterusnya, dengan sifat dinamiknya, maka bahasa Melayu moden mempunyai pelbagai variasi dan juga laras serta dapat menerima bidang ilmu baharu dari semasa ke semasa. Pengembangan bahasa Melayu moden dirancang oleh badan yang ditubuhkan khas iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, ataupun kamu mungkin dapat dengar, mungkin pernah dengar akronim DBP. DBP ini akan merancang pengembangan bahasa Melayu moden ini dari segi taraf, fungsi dan juga korpus untuk menjadikannya alat komunikasi yang sempurna. Seterusnya, anak-anak perlu ingat bahawa bahasa Melayu moden dijadikan bahasa kebangsaan Malaysia
perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan semenjak tahun 1957 dan bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67. Okey, jadi bahasa Melayu standard inilah yang kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita dalam urusan formal. Okey, petua menukarkan bahasa klasik kepada bahasa Melayu standard. Yang pertama, anda perlu ingat bahawa kata-kata klasik seperti maka, arakian, sebermula, hatta mesti dibuang dan tidak boleh menyalin kata-kata tersebut dalam bahasa Melayu standard. Jika anda lihat ini, maka, arakian, sebermula, hatta ini kebanyakannya kata pangkal ayat. Okey, kata pangkal ayat. Jadi kita buang kata pangkal ayat tersebut. Begitu juga sekiranya ada kosakata klasik perlu kita tukar. Seterusnya, kita perlu menukarkan ayat songsang menjadi ayat bersusunan biasa dan juga menukarkan ayat pasif ke ayat aktif dan juga kita perlu susun semula ayat tersebut. Dan juga sekiranya ada kosakata klasik, kita perlu tukarkan kosakata klasik tersebut. Kemudian kita perlu kekalkan kata nama khas seperti nama jawatan, nama tempat, nama panggilan atau gelaran serta bahasa istana. Okay, seterusnya, jangan jadikan ayat tersebut dalam bentuk ayat pindah sekiranya ayat tersebut dalam cakap ajuk. Bagaimana cakap ajuk? Ayat yang menerima tanda petik. Okey, tanda petik. Jadi kita jangan tukarkannya menjadikan ayat cakap ajuk. Sebaliknya kita kekalkannya dalam bentuk cakap ajuk. Cuma kita ubah, kita susun ataupun kita tukarkan bahasa ataupun kosakata klasik sekiranya ada. Dan kosakata klasik kita perlu tukarkan kepada kosakata bahasa Melayu standard. Okay, ini petua untuk menukarkan bahasa klasik. Jadi cikgu ada singkatan untuk kamu mudah ingat iaitu BKTS. Okay, ingat soalan bahasa Melayu standard, ingat BKTS. Okay, BKTS. Apa itu B? Okay, B merupakan buang. Okay, kita buang kata pangkal ayat seperti arakian, mata, maka, hatta, sebermula. Kemudian untuk K kita kekalkan kata nama khas, gelaran, kata panggilan, kata istana dan juga kekalkan bentuk cakap ajuk. Seterusnya untuk T, tukarkan bahasa klasik kepada bahasa Melayu standard. Yang ini melibatkan kosakata. Okay, kosakata bahasa klasik tukarkan kepada kosakata bahasa Melayu standard. Dan seterusnya untuk S, susun semula ayat dalam bentuk bahasa standard. Okey, jadi inilah formula yang cikgu hendak kamu gunakan sewaktu menjawab soalan menukarkan bahasa Melayu standard iaitu BKTS. Buang, kekal, tukar, susun. Buang, kekal, tukar dan susun. Okey, jadi bagaimana cara hendak mempraktikkan BKTS ini dalam anda menjawab soalan ini? Mari sama-sama kita praktikkan. Baiklah, kita lihat bagaimana untuk mempraktikkan singkatan BTKS iaitu buang, tukar, kekal dan susun dalam menjawab soalan bahasa Melayu standard. Okey, kamu akan diberikan arahan sebegini. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah maksud dan bentuk asalnya. Ya, ingat, tanpa mengubah maksud dan bentuk asalnya. Jadi, kita hendak mempraktikkan singkatan B, T, K dan juga S iaitu buang, tukar, kekal, susun dalam menjawab soalan bahasa Melayu standard. Okey, dan kamu akan diberikan bahan sama ada daripada antologi jaket kulit kicang dari Istanbul untuk tingkatan 4 mahupun antologi
Sejadah rindu di tingkatan 5. Baiklah, untuk menjawab soalan ini, cikgu akan pecahkan mengikut ayat supaya memudahkan anda untuk melihat bagaimana cara untuk menjawab latihan ini. Okey, kita lihat ayat yang pertama dahulu. Maka Ketalasari pun pandang Laksamana, maka ia pun fikir dalam hatinya, dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Jangan pening kepala, jangan sakit kepala, jangan sakit hati. Bahasa Melayu klasik ni merupakan bahasa yang indah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kekalkan kerana bahasa Melayu klasik ini merupakan identiti bangsa kita. Okey, jadi kita perlu buang. Okay, apa yang perlu kita buang? Ingat, buang ni maksudnya selalunya benda yang kita tak perlukan, kita akan buang. Okey, ataupun kita akan kita semula. Okey, tapi dalam konteks ini kita perlu membuang perkataan ataupun kata pangkat ayat yang tidak perlu kita salin dalam bahasa Melayu standard. Iaitu, jadi kita buanglah. Okey, contohnya maka. Maka ni merupakan kata pangkat ayat. Jadi kita perlu buang. Okey, kita perlu buang. Kemudian ada lagi maka di sini. Okey, ada lagi maka di sini. Kita buangnya. Ada lagi. Okey, tiada. Kemudian kita perlu tukar. Okey, oleh sebab di sini tiada kosa kata klasik, jadi kita tidak perlu tukar. Tetapi kita perlu menukarkan susunan ayat dan juga kita perlu menukarkan konteks pasif kepada aktif. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana kita perlu tukarkan konteks ayat pasif kepada ayat aktif. Kemudian kita perlu kekalkan. Ingat apa yang perlu kita kekalkan meliputi kata nama khas, iaitu lazimnya kata nama khas ini bermula dengan huruf besar dan kata nama khas ini sama ada nama jawatan, nama tempat, nama gelaran dan sebagainya. Okey, dalam konteks ini apa yang perlu kita kekalkan? Okey, contohnya Laksamana. Okey, perlu kita kekalkan. Kemudian hulu balang Ratu Melaka perlu kita kekalkan. Laksamana ini, okey, walaupun perulangan, okey, kita perlu kekalkan. Kemudian apa lagi? Ketalasari. Okey, nama khas. Okey, ini yang perlu kita kekalkan. Selepas kita mengambil kira, kita dah buang, kita dah tukar sekiranya ada kosa kata dan kita perlu kekalkan. Okey, kita perlu kekalkan nama khas, nama tempat, nama jawatan dan sebagainya. Kemudian kita perlu susun semula ayat ini. Ingat tadi cikgu dah beritahu ciri-ciri bahasa klasik, ayatnya panjang, ayatnya berbelit-belit. Jadi kita hendak mudahkan ayat ini. Okey, jadi kita akan salin semula ayat ini. Okey, menjadi Ketalasari. Okey, memandang. Okey, jadi pandang ni merupakan kata pasif. Jadi kita perlu jadikan ayat ini, tukarkan ayat ini dalam bentuk ayat aktif. Jadi kata kerja haruslah jadi kata kerja transitif. Okey, Ketalasari memandang. Okey, memandang kepada Laksamana lalu. Okey, lalu dia berfikir. Okey, kata kerja aktif, berfikir di dalam hatinya. Okey, kemudian tadi dia beritahu kepada kamu tanpa mengubah maksud dan bentuk asalnya. Bentuk asalnya dalam bentuk cakap ajuk, jadi kita perlu kekalkan. Okey, jadi kita perlu letakkan tanda petik. Dialah. Okey, dialah di sini merupakan kata partikel untuk penegas merujuk kepada hulu balang Ratu Melaka. Okey, dialah hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksamana itu. Okey, kemudian kita perlu tutup semula tanda petik ini. Okey,
Selepas itu, kita sudah melakukan buang, kita telah melakukan proses tukar, kita telah melakukan proses kekal dan juga kita telah melakukan proses susun semula ayat ini. Okey, jadi ayat ini telah menjadi ayat yang lengkap. Okey, yang lengkap mengikut bahasa Melayu standard. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat yang kedua. Okey, apa yang perlu kita buang? Okey, apa yang perlu kita buang di sini? Ini pun kita tak perlu. Okey, kita buanglah. Okey, sungguhlah. Kemudian tiada jikalau kita boleh guna. Okey. Apa lagi yang perlu kita buang? Okey, apa yang perlu kita tukar? Okey, apa yang perlu kita tukar merupakan kosakata di sini. Okey, kita dapat lihat di sini kosakata yang mungkin anak-anak murid tidak pasti apakah yang dimaksudkan dengan kosakata ini. Okey, kita perlu menukarkan kosakata ini. Kemudian kita perlu kekalkan siapa? Okey, tiada nama ha di sini kecuali bapaku. Okey, bapaku ni kita kekalkanlah sebab dia merujuk kepada bapa Kertajasari. Kemudian kita perlu menyusun semula ayat ini. Okey, selepas kita buang, kita tukar. Okey, kita tukar kosakata, kita tukar kedudukan ayat, kemudian kita kekalkan kata nama khas, kata nama jawatan, tempat ataupun yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. Okey, kemudian kita kena susun semula. Selepas kita melakukan proses buang, proses tukar, proses kekalkan, kita perlu susun semula. Okey, bagaimana cara untuk menyusun ayat ini? Okey, jikalau demikian lakunya merujuk kepada sikap Laksamana. Apabila dia memandang kepada Laksamana itu, okey, dia dapat melihat kelakuan Laksamana itu, perawakan Laksamana itu yang sebegitu. Okey, jadi jikalau perwatakan Laksamana sebegitu, okey, pasti dia dapat membunuh bapaku kerana dia merupakan, okey, penjurit ini merujuk kepada, okey, pejuang, okey, ataupun dalam konteks ini Kertajasari menganggap Ulu Barang Ratu Melaka ni merupakan seorang penjahat. Okey, ataupun boleh jadi juga askar upahan. Okey, askar upahan. Okey, besar ini membawa maksud hebat. Okey, hebat. Lagi, okey, kepentangan di sini membawa maksud dia seorang yang pandai melakukan muslihat ataupun licik. Okey, lagi licik. Okey, ataupun bijak dalam muslihat. Okey. Jadi apabila kita sudah buang, kita sudah tukar kosakata, okey, kemudian kita perlu ingat, kita perlu kekalkan kata nama khas yang ada, kemudian kita perlu susun semula. Inilah proses yang perlu anda ingat dalam menjawab soalan bahasa Melayu standard, iaitu BTKS. Buang, tukar, susun, kekal dan susun. Buang, tukar, kekal dan susun. Sekian, jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Bye-bye.